Kita dicipta oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi peranan kita yang pertama sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah yang soleh. Yang kedua sebagai khalifah yang musleh. Soleh, baik. Musleh, memperbaiki dan memberi kebaikan kepada orang lain. Jadi rupanya hidup kita ni ada dua je mission. Yang pertama untuk mengabdikan diri kepada Allah. Yang kedua untuk memberi kebaikan kepada makhluk lain, manusia lain kerana Allah. Jadi sebagai khalifah, sebagai hamba Allah. Selagi kita dapat menunaikan mission itu dengan baik, dengan berjaya, dengan tuntas, insya-Allah kita akan bahagia. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya hidayah dan taufiknya, Allah Subhanahu Wa Taala telah mempertemukan kita di rumahnya, di majlis yang sangat mulia itu majlis ilmu. Ketentuan Allah ini tidak berlaku secara kebetulan, kerana tidak ada yang kebetulan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan apa yang Allah tentukan itu mempunyai tujuannya. Tidak ada yang kebetulan tetapi mempunyai tujuannya. Apakah tujuan Allah mengumpulkan kita pada ketika ini di rumahnya dan di majlis yang sangat mulia ini? Tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kebaikan kepada kita. Ini ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, "May yuridullahu bi khairan wa yufaqihu fid din." Siapa yang diberikan kebaikan baginya diberi faham akan agama ini. Walaupun kita banyak dosa, walaupun kita sering alpa, walaupun kita sering terlupa, tetapi dengan pertemuan ini, dengan hadirnya kita dalam majlis ini membuktikan bahawa Allah belum berpaling daripada kita. Allah nak lagi kebaikan bagi kita. Mudah-mudahan dalam kehidupan ini Allah akan buka pintu kebaikan seluas-luasnya untuk kita lalui, dan Allah tutup serapat-rapatnya pintu kejahatan agar kita tidak laluinya, insya-Allah. Apabila kita berada di dalam majlis ilmu, bukan suatu yang biasa-biasa, tetapi setiap kali kita hadir di majlis ilmu ialah sesuatu yang luar biasa, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan 4 perkara bagi mereka yang duduk di dalam majlis ilmu. Yang pertama, Allah berikan, turunkan sakinah, ketenangan. Yang kedua, Allah berikan maghfirah, keampunan. Ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala akan tinggikan darjat orang yang beriman dan berilmu. Tinggi darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala akan limpahkan barakah, keberkatan, ziyadatul khair, keberkatan yang berkembang, yang melimpah ruah bagi mereka yang berada di dalam majlis ilmu. Manfaatkanlah masa ini untuk berdoa di dalam hati kita. Kalau ada yang ada hajat, insya-Allah mudah-mudahan barakah daripada majlis ilmu Allah tunaikan hajat. Yang sakit, mudah-mudahan dengan barakah ini, majlis ilmu ini Allah berikan kesembuhan. Yang mana ada kesedihan, mudah-mudahan dengan majlis ilmu ini Allah berikan kelegaan dan kelapangan pada jiwa kita, insya-Allah. Tajuk yang saya diamanahkan kali pertama dengan puan-puan pada pagi ini, jumpa tuan-tuan ialah fikir dan zikir. Fikir dan zikir. Sebenarnya kenapa kita perlu bincang tentang fikir dan zikir ni? Itu penting dulu. Orang kata orang sekarang ni apa justifikasi, kenapa, why kita perlu bincang tentang fikir dan zikir? Kerana kalau kita tak tahu kenapa kita perlu berbincang ataupun perlu kita memahami, menghayati tajuk ini, kita kata rasa apa perlunya saya tentang tajuk ini, apa kaitan dengan hidup saya, dengan tugas saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, sebagai seorang suri rumah dan sebagainya. Baik, saya ingin tegaskan pertama, kenapa kita perlu bincang tajuk ini? Kerana di sinilah jalan untuk kita mendapat ketenangan, kebahagiaan dan kejayaan dalam hidup kita. Sekali lagi saya tegaskan, kenapa kita perlukan bincang tajuk fikir dan zikir ini? Kerana inilah jalan untuk kita mendapat ketenangan, kebahagiaan dan kejayaan dalam hidup kita. Kalau kita lihat, manusia akan terkapa-kapa dan teraba-raba untuk mencari apa erti kejayaan. Saya ada terbaca sebuah buku yang ditulis oleh John C. Maxwell. Ini penulis barat, dalam bukunya Roadmap to Success. Dia kata manusia bukan tak boleh berjaya, tetapi cabaran utama kepada manusia ialah manusia tak tahu apa erti kejayaan yang sebenar. Bukan manusia tak boleh berjaya, tetapi manusia tak tahu
Apa erti kejayaan yang sebenar? Jadi manusia ni tercari-cari sesuatu yang dia tak pasti. Kalau dia tercari-cari sesuatu yang dia tidak pasti, sampai bila dia tak akan jumpa? Betul? Kalau kita cari suatu benda yang kita tak tahu, sampai bila kita tidak akan menemuinya? Ya, jadi manusia ni bukan tak boleh berjaya, tapi tak tahu erti kejayaan yang sebenarnya. Sebab tu ramai orang yang tak berjaya, ramai orang tak bahagia, dan ramai orang tak tenang. Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, ya, erti kejayaan yang sebenar di dalam Al-Quran. Kalau kita tengok di sana ada kalimah al-falah, ya, orang-orang yang masuk ke dalam syurga dan sebagainya, orang yang khusyuk dalam solatnya, orang yang menunaikan amanah, orang yang menjaga dirinya pada perkara surah Al-Mu'minun, kita jelas. Tetapi asasnya untuk kita bahagia dalam hidup ini, untuk kita berjaya dalam hidup ini, untuk kita tenang dalam hidup ini, kena jalankan dua peranan manusia di atas muka bumi. Dua peranan manusia di atas muka bumi. Reason for our existence. Kena dua ni, kalau jalankan peranan ini, insya-Allah kita akan bahagia. Ya, iaitu tujuan kita diciptakan. Jadi first thing first, perkara pertama dan utama, kita kena tahu dulu apa tujuan kita diciptakan di atas muka bumi. Bukan Allah ciptakan sia-sia, saja-saja dan sebagainya. Ada purpose dia, ada mission dia. Ya, okey. Kalau tanya manusia, manusia tak akan dapat jawab. Kalau tanya manusia, manusia takkan dapat jawapan kenapa dia datang ke atas muka bumi. Ya, ada satu lirik lagu, ya, tidak aku pinta lahir ke dunia, betul. Ada orang di sini yang ada sign borang nak datang ke dunia, tak ada, ya. Kita didatangkan. Jadi jangan tanya manusia kerana dia diciptakan. Tanya pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah memberi jawapan di dua tempat. Yang pertama Az-Zariyat ayat 56, yang kedua Al-Baqarah ayat 30. Az-Zariyat ayat 56, kita selalu dengar, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hamba kepada Allah, beribadah kepada Allah. Itu pertama. Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita dicipta oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi peranan kita yang pertama sebagai hamba Allah, sebagai hamba Allah yang soleh. Yang kedua, sebagai khalifah yang musleh. Soleh, baik. Musleh, memperbaiki dan memberi kebaikan kepada orang lain. Jadi rupanya hidup kita ni ada dua je mission. Yang pertama, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Yang kedua, untuk memberi kebaikan kepada makhluk lain, manusia lain, kerana Allah. Jadi sebagai khalifah, sebagai hamba Allah. Selagi kita dapat menunaikan mission itu dengan baik, dengan berjaya, dengan tuntas, insya-Allah kita akan bahagia. Kita akan tenang. Kita akan berjaya. Ya. Jadi contohnya pen di tangan saya ini, pen ini dibuat untuk menulis. Selagi saya gunakan pen ini untuk menulis, pen ini ada dalam keadaan baik. Betul? Dalam keadaan yang baik. Tetapi apa terjadi sekiranya saya gunakan pen ini untuk kotok, cocok ataupun saya lontar ke dinding? Pen ini akan hancur. Pen ini akan musnah, betul? Kenapa dia musnah? Kenapa? Saya nak tanya. Kerana dia digunakan bukan dengan tujuan dia diciptakan. Betul? Pen untuk menulis, tapi kalau kita gunakan untuk cocok, untuk sebagai hammer dan sebagainya, dia akan hancur. Begitu juga manusia. Manusia diciptakan untuk jadi hamba Allah yang baik dan khalifah yang memberi kebaikan. Sekiranya manusia menjalankan tugas itu dengan baik, sebagai jadi hamba Allah yang baik dan jadi khalifah yang memberi kebaikan, dia akan dalam keadaan tenang, bahagia dan berjaya. Kalau dia tersasar daripada tujuan, dia tak jadi hamba Allah, dia tak jadi khalifah, dia tak jadi baik dan memberi kebaikan, dia akan menghancurkan dirinya. Boleh faham maksud saya? Jadi kalau kita menentang Allah, bukan kita hanya menentang Allah, tetapi kita menentang diri kita sendiri. Ya, menentang diri kita sendiri. Sebab itu siapa yang tak jadi hamba Allah, siapa yang tak jadi khalifah Allah, siapa yang berdosa, dia ada yang dikatakan rasa bersalah, ataupun dalam bahasa Inggeris guilty conscious. Betul? Guilty conscious ni semua. Kalau kita buat satu je, ada benda yang kita tak rasa. Sebab itu bila dikatakan oleh seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu dosa? What is sin? Apa itu dosa? Kata Rasulullah, dosa itu sesuatu yang meresahkan hati kamu.
Dosa itu sesuatu yang meresahkan hati kamu. Artinya sewaktu kita berdosa, hakikatnya kita bukan saja menentang Allah, tetapi kita menentang hati kecil kita sendiri. Itu penting. Jadi apa kaitan dengan fikir dan zikir? Ini nanti kita akan tengok dulu. InsyaAllah saya akan tengok bagaimana kalau nak jadi hamba Allah, bagaimana nak jadi khalifah, dia tidak boleh memisahkan daripada dua proses ini, iaitu fikir dan zikir. Jadi ini penting untuk kita. Tanpa zikir dan fikir, kita tak boleh jalankan peranan kita sebagai hamba Allah, dan kita tidak boleh menjalankan peranan kita sebagai khalifah. Kita tidak akan dapat yang dikatakan ketenangan, kita tidak akan dapat kebahagiaan, dan kita tidak akan dapat kejayaan. Artinya kita dalam keadaan yang syakau, ataupun dalam keadaan huru-hara, jiwa kita kosong, emptiness, anxiety, dan sebagainya, loneliness dan sebagainya. Baik, sekarang kita ambil ayat surah Al-Imran ayat 190, 191. Ini tema kita, ini ayat yang nak cerita tentang fikir dan dengan zikir. Maafkan puan-puan yang dikasihkan, tuan-tuan yang dikasihkan, saya tidak nak mengajar tafsir. Saya tidak ada autoriti untuk mengajar tafsir. Saya hanya mengambil ayat ini sebagai tadabbur yang orang kata yang surface saja, yang makna yang orang kata layman kita boleh faham. Kalau kita nak betul-betul nak mengaji tafsir ni, kita kena tengok betul-betul ustaz yang betul-betul satu persatu dikupas. Tetapi ini secara orang kata secara general, ataupun dalam bahasa Arab sekarang ijmali, bukan secara tafsili. Boleh secara ijmali, secara general. Baik. Surah Al-Imran ayat 190, 191, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ini ayat tema dia. Mafhumnya lebih kurang dengan ayat sesungguhnya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, dan pergantian antara siang dan malam, siang datang, malam pergi, malam datang, siang pergi, pergantian antara siang dan malam, terdapat la ayatil li ulil albab. Ulil albab, selalu kita dengar ulil albab, iaitu terdapat tanda-tanda. Ayat tu tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ulul albab ini terjemahan dalam bahasa Melayunya orang yang berakal, tapi ulul albab lebih dalam daripada itu. Boleh faham maksud saya? Iaitu orang yang menghitung. Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu dah ciri-ciri ulul albab tu. Apa dia ciri dia? Sama dengan orang-orang yang mengingati Allah sambil dia berdiri, sambil dia duduk, sambil dia berbaring. Sambil dia berdiri, sambil dia duduk, sambil dia berbaring. Orang yang mengingati Allah, zikir. Bila ingat ni, kata zikir. Kenapa dikatakan keadaan berdiri, duduk dan berbaring? Sebab posisi manusia, kondisi manusia dalam keadaan tiga ni saja. Betul? Sama ada imam dia berdiri, sama ada dia duduk, ataupun dia berbaring. Betul? Sekarang kita duduk. Betul? Malam tadi kita baring. Saat lagi kita berdiri. Itu satu. Yang kedua, ditafsirkan dalam keadaan berdiri itu dalam keadaan senang, duduk tu dalam keadaan susah, dan berbaring itu dalam keadaan sakit. Jadi artinya orang ulul albab tu satu cirinya dia sentiasa mengingati Allah dalam apa situasi dan kondisi. Dalam setiap apa sahaja keadaan dia sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ciri albab, ulul albab yang pertama. Yang kedua, dan mereka sentiasa tafakkaru fi khalqis samawati wal ardh, dan dia sentiasa memikirkan. Tadi dia mengingati Allah, sekarang dia memikirkan. Memikirkan apa dia? Zikir. Tadi zikir, yang ini fikir. Pada penciptaan langit dan bumi, selaya berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bila dia fikir, dia zikir tadi, dia kata impak dia apa? Allah tak ciptakan semua ni dengan sia-sia. Allah tak cipta semua dengan sia-sia. Mesti ada yang tersirat. Mesti ada makna, mesti ada tujuan, mesti ada purpose benda ni. Maha suci Allah. Terus dia mensucikan Allah. Subhanaka faqina azabannar. Terus dia mengati neraka.
Terus dilihat dunia penciptaannya, terus dia kata minta lindung daripada api neraka. Maksudnya bila dia nampak dunia ni, terus dia teringat pada penciptaan yang kedua, iaitu penciptaan di akhirat. Ada sense of the end. Terus dirasa begitu. Baik, sekarang kita tengok ayat ini. Ayat ini yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dua kali. Dua kali ayat ni menyebabkan Rasulullah menangis. Kita tadi baca jadi je, tak ada apa-apa kan. Tapi Rasulullah menangis ayat ni waktu dia pertama diturunkan. Satu ketika di Madinah, selepas Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, muazzin Rasulullah, mengazankan dah waktu subuh. Anehnya pada pagi itu Rasulullah tidak seperti mana kebiasaannya. Rasulullah dah ada di tempat sembahyang di dalam masjid. Tapi hari ini Rasulullah tak keluar-keluar. Pagi itu Rasulullah tidak keluar-keluar lagi walaupun telah azan. Jadi akhirnya Sayyidina Bilal menyongsong pergi ke rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah kat mana? Raudah lah, dekat. Betul kan? Kita dah biasa kat situ. Jadi setelah diizinkan masuk, Sayyidina Bilal melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menangis di tikar semayangnya ataupun di sejadah, sedang menangis. Melihat Sayyidina Bilal menangis, Rasulullah menangis, Sayyidina Bilal ikut menangis. Itu sifat para sahabat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak tanya apa sebab. Bila Rasulullah menangis, mereka menangis. Mereka ikut jejak Rasulullah ni step by step, kadang-kadang tanpa rasional dan tanpa nak tahu why. Tapi apa yang Rasulullah buat mesti baik, mereka ikut. Sehingga satu ketika, saya lencongkan sikit, ada seorang sahabat Rasulullah, setelah lama Rasulullah wafat, dia pun berjalan dengan sahabat-sahabatnya di satu padang pasir, sampai satu tempat, dia pusing 3 kali. Orang yang mengikutnya tengok, apa signifikannya, apa pentingnya pusing 3 kali, tak ada nampak apa-apa, roundabout memang tak ada lah masa tu kan, tak ada apa-apa pun pusing. Dia kata, semasa aku berjalan dengan Rasulullah dahulu, Rasulullah pusing 3 kali, jadi bila sampai tempat yang sama aku pusing 3 kali. Boleh faham Tak ada scientific explanation. Kita sekarang ni semua nak lurus saf kerana ada ion positif, ion ini, semua nak scientific explanation, betul tak Tapi para sahabat dia ikut aja sebab apa yang Rasulullah buat mesti baik. Jadi Sayyidina Bilal menangis. Ma yubkira ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau sedih? Baru tanya. Bilal, tadi sebelum subuh datang malaikat Jibril membawa ayat ini, dibacakan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili ila akhir ayat. Ayat ini menyebabkan aku menangis. Celakalah wahai Bilal bagi mereka yang membaca ayat ini tetapi tidak mengambil makna daripadanya. Ini penting untuk kita Okey. Yang kedua, Rasulullah menangis ketika Abdullah ibnu Mas'ud membacanya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba kalau kita tengok Rasulullah betapa tawaduknya Rasulullah. Walaupun ayat Quran itu diturunkan kepada baginda, walaupun hadis itu dituturkan oleh baginda, tetapi kalau Rasulullah masuk majlis ilmu, ada orang yang membaca Al-Quran, ada orang yang membaca hadis, Rasulullah akan duduk untuk mendengarnya. Boleh faham maksud saya? Jadi subhanallah, ini menunjukkan Rasulullah sangat tawaduk. Sebab tu orang kata semakin tawaduk kita, semakin mudah ilmu datang, ilmu masuk ke hati kita. Sebab aliran ilmu ni macam aliran air. Air hanya akan bertekung di tempat yang rendah, betul? Lurah, lembah, ngarai, di situ kumpul air. Air takkan berkumpul di tempat tinggi. Maksudnya semakin tawaduk kita, insya-Allah semakin banyak ilmu yang kita dapat, dan semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin tinggi darjat kita. Sebab di dalam Al-Quran Allah janjikan 2 golongan yang akan mendapat darjat yang tinggi. Golongan mana? Yang pertama yang beriman, yang kedua yang berilmu. Ini. Jadi Rasulullah menangis. Jadi tentulah suatu yang menyebabkan Rasulullah menangis ni penting. Betul? Tak, tuan-tuan menangis sebab apa? Kita menangis sebab apa? Menangis sebab mungkin kerana gembira, kadang-kadang kerana bersedih ke anak kita yang kita sayang, tiba-tiba sakit, betul? Tiba-tiba misal kata sepatutnya perkara ni berlaku, yang kita sangkakan begini terjadi begini, dan sebagainya, yang kita harapkan tinggi, tiba-tiba harapan tu musnah, kita menangis. Tentulah apa yang kita menangis tu suatu yang sangat penting.
Orang tak menangis perkara-perkara yang kecil-kecil, betul tak? Jadi artinya ayat ini sangat penting kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya. Baik. Mesej ayat ni dua. Yang pertama, zikir dalam apa jua keadaan, ingat Allah dalam apa jua keadaan. Senang, susah ataupun sakit, dalam keadaan apa jua. Zikir tu penting. Zikir adalah oksigen kehidupan kita. Oksigen perlu pada hidup, tapi kehidupan perlu zikir. Apa bezanya hidup dengan kehidupan? Saya nak tanya. Hidup dengan kehidupan, dalam bahasa Inggerisnya living and life. Life dengan living beza. Living, hidup, kita perlu oksigen, betul? Kita perlu makanan, kita perlu minuman, itu untuk hidup. Tapi kehidupan apa? Kehidupan kasih sayang, ketenangan, kehidupan, betul? Jadi oksigen penting untuk hidup, tetapi ingat Allah penting untuk kehidupan. Apa bezanya hidup dengan kehidupan? Kalau saya nak buat contoh, senang je. Antara home dengan house, rumah dengan rumah tangga, betul? Rumah dia beda dengan kayu, dengan batu, dengan besi, dengan konkrit, betul? Itu rumah. Rumah tangga apa dia? Roh dia. Sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, tasamu, lapang dada, memaafkan, antara suami isteri, betul tak? Jangan hanya jadi house, tapi mesti jadi home, betul? Home tu adalah roh dalam rumah tangga kita, betul? Jadi jangan rumah kita hanya lapang, tapi hati kita sempit, suami isteri selalu bergaduh dan sebagainya. Jadi sempitlah, rumah lapang, hati sempit. Itu house, bukan home. Boleh faham? Begitu juga antara hidup dan kehidupan. Untuk hidup perlu oksigen, untuk kehidupan perlunya ingat Allah. Zikir. Dan zikir ni kena banyak. Oksigen sikit ke kita perlu? Oksigen kita perlu hari-hari, setiap detik, betul? Begitu juga ingat Allah, perlukan selalu. Sebab tu kalau dikatakan kalimah dalam Al-Quran, kalau zikran, mesti diikuti dengan kathira. Kathira maksudnya banyak. Zikir mesti dikatakan hibukratau wa asila, pagi dan petang. Artinya pagi dan petang tu menunjukkan kena banyak. Sebab tu para ulama menegaskan dengan zikir tu kepada manusia umpama air pada ikan. Betul? Umpama air pada ikan. Tanpa air ikan akan mati, tanpa zikir hati akan mati. Badan hidup, makan gemuk, tapi hati mati, betul? Hati resah, hati gelisah, kosong dan sebagainya. Ini zikir. Yang kedua tentang fikir. Fikir tentang alam ini. Penciptaan alam ni kena fikir. Kena fikir. Tadi zikir, yang ini fikir. Zikir ingat dengan hati, fikir dengan akal. Fikir dengan akal, fikiran. Saya nak tanya akal dengan hati ni dia dekat mana? Orang kata akal kat sini, hati kat sini, betul? Tak ada, dua-duanya kat sini. Yang ni otak. Boleh faham? Dia macam ni, dia satu. Sebenarnya dia ada emosi kat situ, ada hati kat situ, ada akal kat situ. Contohnya, saya nak buat contoh mudah supaya dapat dipahami. Elektrik kan, kuasa elektrik. Bila dia pergi dekat lampu, dia jadi cahaya. Bila dia pergi dekat kipas, dia sejuk. Pergi kat aircon jadi sejuk, betul? Nanti pergi dekat heater jadi panas, betul? Jadi benda yang sama, tetapi apabila dia berfungsi baru dia berbeza. Boleh faham? Hati bila dia buat macam ni jadi akal, dia gini-gini. Jadi latifah rabbaniyah. Tu kita tak bincang lah. Apa bezanya qalbu, apa bezanya sudur, apa bezanya fuad. Itu lebih dalam. Cuma saya nak bagi tahu tadilah. Akal berfikir, hati berzikir. Boleh faham maksud saya? Jadi kalau kita tengok ayat tadi, kalau saya guna term management, sini ada yang belajar management, tentu ada kan? Dia mudah-mudah je. Dia apa saja yang kita buat, dia mesti ada input, dia mesti ada proses, dia mesti ada outcome atau output. Boleh input, proses dan output. Input dia apa? Dalam ayat ni input dia apa? Kejadian alam ni. Semua alam ni. Alam ni masya Allah. Selain Allah, alam semua. Makhluk. Langit, bumi, bintang, bulan, matahari, galaksi, lautan, sungai, tasik,
tanah dan sebagainya. Ini adalah apa? Alam. Ya, ini input dia kejadian alam. Alam ni kalau kita tengok dalam bahasa Arab, dia juga ada kaitan dengan alam, alamun, apa? Bendera tau. Bendera. Bendera, apa fungsi bendera? Dia menggambarkan satu negara. Betul tak? Kalau kita tengok jalur gemilang, yang 14 jalur, kemudian ada ini, itu apa? Bendera apa? Malaysia. Betul. Kalau sangsaka merah putih, itu apa? Indonesia. Kalau kita tengok bendera ini, United States, yang ini UK dan sebagainya. Kita tengok bendera, dia menggambarkan negara. Betul. Itu dengan alamun. Begitu juga alam. Alam ni dipanggil alamun kerana dia nak menggambarkan penciptanya. Boleh faham? Nampak alam mesti ada pencipta alam. Boleh faham Macam bendera menggambarkan negara, alam ini menciptakan, menunjukkan ada penciptanya satu. Yang kedua, tadi input dia kejadian alam. Yang kedua, prosesnya ialah zikir dan fikir. Proses dia kena zikir dan fikir. Alam, input. Proses dia, zikir dan fikir. Output dia apa? Insaf. Rabbana ma khalaqta haza batila subhanaka faqina azabannar. Rasa datang satu awareness, satu reflection, satu keinsafan dalam diri kita. Semua ni tak dicipta oleh Allah sia-sia, dan minta selamat daripada api neraka. Itu dia punya output, outcome dia. Boleh faham Jadi kalau kita tengok alam tanpa proses, takkan ada impak. Boleh faham Hari-hari orang tengok alam. Hari ni kita tengok matahari, tengok, betul? Tengok gitu sajalah. Tengok langit, tengok pokok-pokok tadi, tengok, betul? Dalam perjalanan kita drive sini, kita tengok semua, betul? Tapi apakah kita menjalankan proses dia? Proses dia apa? Zikir dan fikir. Bila kita tak jalan proses zikir dan fikir, lah, tak ada apa-apa. Tak ada rasa apa-apa, tak rasa biasa saja hari ini. Sebab tu nikmat itu bila terasa. Bila dia tak ada. Saya nak tanya betul-betul, orang kata dari hati ke hati, frankly speaking, orang kata, ada tak siapa-siapa yang masuk dari pintu tadi, termasuk saya lah, bukan kata orang, saya, masuk daripada pintu tadi, masuk ke dalam dewan ni, syukur ada kipas, syukur ada lampu, syukur ada aircon, betul? Tak ada, saya rasa kita duduk biasa je. Bila kita terasa, saat lagi tiba-tiba aircon rosak. Blackout dan semua, Allah baru rasa. Nikmat baru terasa bila tak ada. Sebab itu banyak orang yang lalai. Kita tak hitung kesyukuran kita. Yang kita hitung kesukaran kita. Betul? Untuk bahagia kita kena hitung kesyukuran kita. Oh, syukur. Kena hitung kesyukuran kita. Jangan hitung kesukaran kita. Bila dah tak ada lampu, barulah tadi. Kita dah tua-tua ni, saya minta maaf lah kalau orang yang ada muda-muda kat sini terasa hati pula. Kalau saya dah tua ni, dah 60. Kata doktor-doktor yang psikologi ni, kita kena syukur kalau kita dapat bernafas, kita kena syukur kita dapat minum air, kita syukur dapat buang air dengan baik. Syukurlah sekarang ni, ramai orang tak ada itu, betul. Kecil-kecil pun kita syukur. Bila kita syukur benda yang kecil-kecil, apa yang terjadi? La in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah nikmat. Tapi kalau banyak tak disyukuri, macam tak ada apa. Ini kita kena, ini yang dia kata fikir dan zikir tadi. Kemudian baru ada keinsafan. Oh, aku nak pergi dah ni. Dunia ni sementara. Dulu aku datang dari perut ibu aku, alam rahim, aku duduk, itulah aku rasa dunia yang paling besar, yang paling selesa. Rupa-rupanya bila lahir ke alam dunia ada lebih luas lagi daripada alam rahim. Betul? Nanti kita akan pindah nanti ke alam kubur, alam akhirat. Oh, alam akhirat lebih luas lagi daripada alam dunia yang aku tinggalkan. Seperti mana aku tercengang, aku terkesima apabila keluar daripada alam rahim dalam perut ibu, melihat dunia yang ada matahari, yang ada bulan, yang ada ini begitu besar. Nanti kalau di akhirat kita nampak syurga, kita nampak neraka lagi besar. Boleh faham maksud saya? Ini yang dikatakan Rabbana ma khalaqta haza batila subhanaka faqina azabannar. Why deny the second creation while the first creation is here to see? Orang kata, kenapa kita menafikan the second creation? Second creation ialah akhirat. While the first creation is here to see. Dan kita nampak dah dunia ni kat sini ni. Artinya ada nanti alam akhirat itu.
Penting. Itu ya. Baik. Kenapa ayat ni turun? Ayat ni turun sebab apa? Dia ada asbabun nuzul dia. Ya. Ya, kalau hadis asbabul wurud. Kalau ayat Quran ada asbabun nuzul. Sebab tu kalau kita tengok ayat Quran, dia turun, dia tidak mengikut apa ni, dia tidak mengikut habis satu ayat habis ayat, tidak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat, dia berhenti kat situ, turun ayat lain lah, ya al mudaththir, kemudian nanti turun ke situ, dia colang-caling, boleh faham ya. Dia bukan macam satu buku, dia ada prakata, lepas tu ada mukadimah, lepas tu perenggan apa ni, paragraf pertama, lepas tu paragraf 2 habis, buat baru paragraf ketiga, kemudian satu bab 1, bab 2, bukan. Al-Quran dia macam ni, tiba-tiba ujung ni, lepas tu ujung ni pula, lepas tu ujung ni, lepas tu siap satu buku. Al-Quran, boleh faham maksud saya? Sebab Al-Quran dia turun mengikut keadaan, mengikut pertanyaan. Dia satu kitab yang praktikal untuk menyelesaikan situasi dan kondisi waktu itu. Boleh faham maksud saya? Kemudian bila Quran turun barulah tersusun di sini Al-Baqarah ni yang kedua, yang kita surah apa ni Al-Imran yang ketiga, An-Nisa, disusun begitu. Jadi turun dia bukan mengikut penyusunannya. Penyusunan tu lain, turunan dia pun lain. Boleh faham maksud saya? Jadi di sinilah sebab Al-Quran diturunkan, ayat Quran ini diturunkan. Kenapa? Ada sebabnya. Antaranya ialah bila orang Yahudi ni mana di Madinah, dia bertanya kepada orang-orang ini untuk menimbulkan keraguan, ditimbulkan question, kan? Dia kata, Nabi kami, Nabi orang Yahudi siapa? Nabi Musa alaihi salam, kan? Ada tangan bercahaya, tangannya bercahaya, kan? Maksud zizu tua tu ada bercahaya. Kemudian ada tongkat Nabi Musa, kan? Terbelah Laut Merah dan sebagainya, kemudian tutup semula. Jadi mana mukjizat Nabi kamu? Dia tanya begitu. Dia tanya kepada orang supaya tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang kedua, orang Nasrani pula, ya, orang Kristian pula, tadi orang Yahudi tanya ke Nabi Isa alaihissalam, ya, Nabi Isa alaihissalam, ingat ya, bila kita Nabi Musa, Nabi Isa itu Nabi kita juga. Ya, gitu. Nabi Isa dia boleh ubat penyakit sopak dan boleh hidupkan orang mati. Kan terror tu, kan? Jadi apa kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu satu. Dan yang ketiga, orang kafir Quraisy yang menentang Rasulullah pun terus datang lagi kata, kalau betul-betul lah Muhammad ni betul, tolong tukar Bukit Safa dengan Bukit Marwah ni. Kan kita sa'i daripada Safa Marwah kan bukit dulu, sekarang tak nampak dah, ya. Tolong tukarkan, semua tukar jadi emas, baru kami beriman. Itu dia punya cabarannya. Jadi cabaran yang begitu datang, ya, Allah jawab dengan ayat ini. Besar tak? Besar. Jadi kalau kita tengok, apa pula unrelevannya? Betul? Tiba-tiba dalam keadaan cabaran ini, Allah jawab macam ni. Betul kan? Macam mana ni? Subhanallah, dengar ya. Mukjizat ini, mukjizat dia ada dua. Mukjizat ni daripada perkataan melemahkan. Mukjizat ni datang untuk melemahkan hujah orang bukan Islam, orang yang menentang Islam. Jadi mukjizat ni turun. Mukjizat ni terbagi pada dua. Satu mukjizat yang berbentuk hissi, satu yang kedua maknawi. Hissi ni dia boleh dilihat secara mata. Tukar daripada orang mati jadi hidup, orang boleh nampak, betul. Laut terbelah, itu boleh nampak, itu dia kata hissi. Tapi mukjizat yang kedua ialah maknawi. Maknawi ni pemikiran dan kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata tetapi berkesan pada dalam kehidupan manusia. Contoh, ya, kalau kita tengok kita tengok mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah air keluar daripada jari-jari baginda, betul tak? Okey, hebat tak? Hebat tak? Hebat. Bulan pernah terbelah dua, betul? Mukjizat Rasulullah, hebat tak? Okey. Mana hebat bulan terbelah dua dengan air yang turun daripada jari Rasulullah dengan Al-Quran yang ada dalam surau kita masjid ni. Al-Quran, betul. Tapi siapa yang baca Al-Quran?
orang lebih attract, orang lebih tertarik, orang lebih kagum dengan hujah-hujah yang berbentuk hissi daripada yang bentuk maknawi. Sedangkan yang maknawi ini dia sentiasa ada. Sampai sekarang kita boleh belajar, sampai sekarang kita boleh hayati, sampai sekarang kita boleh tafakur, tadabbur, dan sampai sekarang saintis ke, ahli-ahli botanik ke, biologi ke, apa saja, semua mengakui Al-Quran adalah kitab, bukan kitab sains, tapi ada sains di situ. Bukan kitab geografi, tapi geografi ada di situ. Bukan kitab psikologi, tapi psikologi ada di situ. Betul. Digali. Sampai sekarang habis tak? Tak habis. Ini maknawi. Dilihat dengan fikiran dan juga hati. Belum nampak lagi. Saya bawa nampakkan lagi. Orang Melayu, dia memang suka pada magic. Ya, dia suka pada magic dan sebagainya. Contoh, kalau tibalah Isra' Mi'raj, kata Isra' Mi'raj, orang jemput saya ceramah di Masjid An-Nur ni. Okey, saya pun sebelum datang saya beritahu, tuan-tuan, untuk saya ceramah Isra' Mi'raj kali ini, saya akan buat replika, saya akan bawa replika burak yang ditunggang oleh Rasulullah dan juga Jibril. Saya rasa penuh masjid ni. Orang semua nak tengok burak, betul ya? Oh, burak tu macam mana dia, macam dia tak macam kuda, dia macam keldai, dia ada pertengahan daripada situ. Kemudian burak ni daripada kilat dia cepat dan sebagainya. Okey. Dibandingkan dengan saya, solat adalah mukjizat terbesar dalam Isra' Mi'raj. 2-3 orang je datang ceramah. Betul? Sebab apa? Sebab kita tak nampak yang besar dalam Isra' Mi'raj bukan burak tetapi solat. Kata Profesor Hamka, paling besar, paling luar biasa dan paling hebat dalam peristiwa Isra' Mi'raj ialah pengurniaan solat. Bagaimana seorang hamba yang hina boleh berhubung dengan Allah yang mulia, seperti mana hamba yang paling miskin boleh berhubung dengan Allah yang maha kaya. Ada talian yang boleh terus berhubung dengan Allah. Betul. Sebab tu as-salat mi'rajul mu'minin. Solat adalah mi'raj orang mukmin. Betul. Tapi 80% umat Islam tak solat. Dulu ada satu cerita masa saya pergi ke Jordan dulu. Ada seorang guru. Dia ngajar dah 40 tahun. Dia ngajar macam ni lah 40 tahun. Tak pernah absent satu hari pun. Ngajar. Kemudian datang seorang guru baru ke tempat itu. Guru baru ni bila ngajar, dia tunjuk karamah dia. Karamah ni apa? Perkara-perkara yang mencari adat. Perkara-perkara yang luar biasa. Apa orang kata, orang putih kata extraordinary. Betul? Dia pun maksud tu. Jadi yang murid-murid yang belajar 40 tahun ni kata, guru kita tak ada karamah lah. Guru baru ni asyik tunjuk karamah je. Akhirnya berpindah lah. Murid-murid yang diajar yang lama ni pergi kepada guru baru kerana guru lama tak ada karamah. Satu hari guru yang lama ni, yang 40 tahun mengajar, dia tulis dengan kapur dekat atas papan hitam lah dulu lama-lama dia tulis. Kemudian dia lepaskan kapur tu. Kapur tu menulis dengan sendiri. Dia lepaskan tu. Anak murid yang masih ada semua berdiri. Waktu berdiri dia pun tepuk meja. Pap. Kamu kagum dengan kapur yang menulis tak sampai berapa saat. Aku yang mengajar sini 40 tahun. Kamu tak kurang. Boleh faham Daripada situlah kalau kita tengok di dalam pengetahuan agama, istiqamah lebih besar nilainya daripada karamah. Boleh faham? Istiqamah. Orang tu datang setiap subuh, tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Itu istiqamah, betul tak? Lebih hebat daripada jalan atas air. Yang kita takut nanti bila Dajjal datang di jalan atas air, kita semua beriman kepada dia. Takut. Sekarang dah ada cerita Messiah, Messiah. Messiah tu dia tunjukkan dia boleh jalan atas air. Dan sebagainya. Jadi kalau orang terfikat kepada karamah yang dalam bentuk apa? Hissi, tak nampak karamah dalam bentuk maknawi. Karamah dalam bentuk maknawi apa? Kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, kitab yang ditulis oleh Imam Hambali, kitab yang ditulis Muwatta oleh kitab Imam Malik. Itulah karamah maknawi yang sampai sekarang kita belajar. Hari-hari ada.
yang berjalan atas air, yang tukar apa ni, pasir jadi roti. Yang ini ada lagi? Tak ada. Jadi inilah yang kita, jadi kita balik kepada ini, Allah berbicara sebenarnya dengan manusia. Allah berbicara dengan manusia ni melalui tiga kaedah. Communicate. Allah communicate dengan manusia melalui tiga cara. Dan kita bila Allah communicate, kita mesti dengar. When you ask, listen. Boleh faham ya? Allah bagi jawapan. Pertama, Allah communicate, berbicara dengan manusia melalui ayat makru'ah. Ayat makru'ah ni apa? Ayat Quran yang kita baca. Makru'ah ni daripada perkataan Iqra', baca. 6,236 ayat, 114 surah, betul? 30 juz. Itu ayat makru'ah, ayat yang dibaca. Yang kedua, Allah berbicara dengan manusia melalui ayat manzurah. Manzurah ataupun ayat kauniyah. Yang ini bukan melalui tulisan, bukan melalui kalam, tetapi melalui penciptaan alam ini. Ini penciptaan alam ini. Ini yang dikatakan tadi, ayat makru'ah untuk zikir, ayat manzurah atau ayat kauniyah untuk fikir. Dan yang ketiga, Allah berbicara dengan manusia melalui ayat-ayat ayyamullah. Ayyamullah ni apa? Hari-hari Allah ataupun kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita ni, semuanya ada tujuan. Tak ada yang tak ada tujuan. Sama ada yang kecil atau yang besar. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, selai daun yang waktu malam di dalam hutan yang sangat lebat, di dalam gelap, jatuh. Pelan jatuh daripada atas, jatuh ke atas tanah. Itu pun dalam perkiraan Allah. Itu pun ada tujuan. Jadi kita sentiasa kena lihat dalam hidup ni apa tujuan. Apa tujuan? Betul. Sebab Allah ciptakan peristiwa-peristiwa berlaku kecil-kecil dan besar-besar ni. Hari ni contoh kita nak keluar, misal kata ada berlaku sikit insiden kita dengan suami kita, dengan isteri kita, ataupun hilang kasut ke, ataupun begini ke, kereta rosak ke, semua ada tujuan. Tak ada yang berlaku saja-saja. Kan awal tadi saya dah katakan, tidak ada yang kebetulan di sisi Allah, tetapi ada tujuannya. Ini. Jadi kalau kita lihat hidup ni dengan tujuan, kita jadi mission driven lah. Tahu mission driven? Mission driven ni artinya sentiasa saja kita berfikir, apa yang nak buat? Apa yang nak buat? Tak ada laraunya. Tak ada sia-sia. Mesti ada benda. Okey, Jadi rupa-rupanya tengok tadi tiga ayat, apa tadi? Ayat makru'ah, ayat kauniyah atau manzurah, kemudian ayat ayyamullah. Tafakur, tazakur, ta'ammul. Beramal dengan. Kita nak reaction. Kan? Kejadian-kejadian ni adalah action. Kemudian setiap action mesti ada reaction, betul? Ada tindak balas, betul? Jadi ada berlaku dalam hidup kita nikmat, tindak balasnya syukur. Ada dalam hidup kita ujian, tindak balasnya sabar. Allah yang kita minta macam ni, kita yang dapat macam ni. Apa? Qanaah. Ada semua action, ada reaction. Boleh faham maksud saya? Kita tak boleh kawal action sebab dia berlaku circle of concern kita, betul? Tetapi yang kita boleh kawal apa? Reaction. What happened in you is more important than what happened to you. Betul? Apa yang berlaku dalam diri kita ni yang kita nak bagi respon. Ya, betul? Hari ni traffic jam ada lalui, saya kena traffic jam sikit. Okey, itu action, betul? Yang berlaku pada luar diri kita. Saya boleh kawal tak traffic jam? Tak boleh kawal. Apa yang saya boleh kawal? Diri saya, betul? Bagaimana saya nak bagi respon tadi? Boleh dapat pahala, boleh dapat dosa. Betul? Saya kata, Allah, traffic jam ni ujian daripada Allah. Betul Aku banyak dosa ke gitu. Ataupun ini kesempatan yang Allah nak bagi untuk aku dengar ceramah. Buka ceramah, betul, dapat pahala, betul. Tapi kalau kita inilah gini merampus, merungut, apa akhirnya apa? Negatif. Betul ini penting Baik, manusia ni memandang alam. Sekarang kita nak tengok alam. Al-Quran dah biasa, kita nak tengok alam ini dengan 4 pandangan. 4 pandangan. Pandangan yang pertama,
Kita mula tadi pukul 10 Kita habis pukul 10.30. 11 ya? 11 ya? 11.30, okey. Pertama, pandangan mata. Mata akal. Mata di kepala ni, mata kepala. Yang kedua, akal. Pertama dengan mata kepala, mata biasa ni. Yang kedua dengan akal. Yang ketiga dengan nafsu. Yang keempat dengan hati. Ini 4 pandangan. Pandangan mata biasa, pandangan mata akal, pandangan mata nafsu, pandangan mata hati. 4 pandangan. Ini yang kita nak kata ulul albab ni dia pandang macam mana. Kita nak guna sekarang ni mata akal. Mata akal biasa dah. Betul. Mata akal ni macam Newton lah. Dia tengok apple jatuh. Orang lain semua tengok apple jatuh bertahun-tahun dah. Tapi Newton yang kata kenapa dia jatuh ke bawah, betul? Dia fikir, betul? Dia dapat hukum Newton, betul? Kita hari-hari kita tengok dengan mata, tetapi apa yang kita dapat? Sebagai jadi ini kita nak, apatah lagi orang yang dapat melihat dengan pandangan mata hati. Ini yang kita nak aktifkan pandangan mata hati kita. Kita nak buka. Boleh faham Ini bukan ajaran buka cakra ni, bukan. Nak buka mata hati saja Mata hati kita nak dah ada, cuma kita nak awareness saja. Nak kesedaran je Okey. Kita tengok Pandangan mata selalu tersalah. Pandangan mata selalu tersalah. Kita tengok jalan kereta api. Jalan kereta api ni, jalan rel kereta api dia makin kecil, betul? Sebenarnya dia sama ke kecil? Sama, tapi akal. Mata pandangan mata dia menipu. Kita tengok ni, bengkok. Betul sebab dia ni. Sebab apa? Pandangan mata. Sebab tu selalu dibuat dengan 2 orang, satu lukisan tu boleh tengok orang tua, boleh tengok warna gadis. Ada tak? Ada. Pandangan akal. Pandangan mata dia kadang-kadang dia tertipu. Okey, pertama. Pandangan akal selalu tersalah juga. Walaupun akal ni dengan ilmu dia lihat, tapi ilmu manusia ni sentiasa akan ada berubah. Contoh, Claudius Ptolemy dia kata dunia ni macam dataran, bukan bulat. Sebab tu dulu pelayar-pelayar takut sampai ujung dunia terjatuh kan. Tapi kemudian akhirnya Galileo Galilei kata apa ni, orang yang lain kata semua bumi ni bulat, betul. Dulu orang kata bumi center of universe. Lepas tu orang kata matahari sebenarnya, betul, center of universe. Semua planet mengelilingi matahari. Tetapi akhirnya sekarang terbuka lagi, bukan matahari. Apa dia kata? Dark hole pula. Dia kata. Dulu orang kata Plato adalah planet. Ada pula kata sekarang Plato bukan planet sebab dia tak ada ciri-ciri planet dah. Dia terkeluar dah. Boleh faham maksud saya? Ada orang kata dengan dulu di sebuah negara di ujung Malaysia kata kita perlu sikitkan anak sebab nanti ekonomi kita tak berjaya untuk ini. Akhirnya dah sikit sangat budak. Kena hari ni kena beranak pula. Ini pandangan akal. Boleh faham kita pandangan akal ni selalu tersalah. Okey, ada jenayah berlaku. Kenapa? Macam mana nak hapuskan jenayah? Banyakkan CCTV. Sini ada CCTV. Akhirnya hilang privasi pula. Kurangkan macam ni. Boleh faham? Undang-undang manusia sentiasa berubah antara satu keadaan dengan satu keadaan kalau akal manusia terbatas. Boleh faham? Akal manusia terbatas. Akal ni daripada perkataan igal. Akal igal. Igal ni tahu igal? Tu Pak Arab yang pakai serban, lepas tu ada igal, kata igal. Itu igal. Igal ni apa? Igal ni tempat ataupun alat untuk untuk parking unta. Unta ni dia bawa, bila dia nak di padang pasir mana ada tiang. Jadi letak kaki dia masuk igal, lekat. Jadi dia tak boleh. Dia parking kat situ lah. Betul? Yang kita. Jadi igal ni artinya ikat. Akal ni juga daripada perkataan yang mesti diikat. Boleh faham Sebab akal ni dia terbatas dan dia boleh terbabas. Dia mesti diikat. Boleh faham daripada perkataan igal tu. Saya buat contoh macam mana supaya faham. Ni kipas angin.
Kipas angin ni umpama akal. Dia boleh berfikir, dia boleh berpusing dengan ligat. Tetapi dia mesti diikat pada shilling ataupun pada dinding. Betul? Apa jadi kalau akal dibiarkan berpusing dengan ligat, tapi tak diikat dinding, tak diikat dekat shilling? Macam mana? Oh, rancur lah. Betul lah. Begitu juga akal manusia. Mesti diikat akli dengan nakli. Ilmu wahyu lah yang mengikat manusia. Boleh tak akal manusia? Jangan terbabas. Sebab tu kita kena belajar ilmu akli dengan ilmu nakli. Supaya tersambung nanti. Kalau tidak, nanti dia terbabas. Jadi etis. Jadi pluralism. Jadi liberalism. Semua agama sama. Cahaya sama. Yang penting cahaya. Sumbernya berbeza tak apa. Akhirnya semua agama sama. Semua nakkan kebaikan. Dan sebab mana boleh? Mungkin cahaya kelihatan sama, tetapi ada cahaya yang benar, ada cahaya yang palsu. Betul? Cahaya lilin dengan cahaya spotlight berbeza. Sumbernya berbeza. Betul? Boleh faham Tapi kalau guna akal jadi macam tu lah. Dia jadi liberal. Jadi pluralism. Jangan bertuhankan akal. Bukan hati. Bukan. Betulnya kalau dia berfungsi tadi, bila hati tu berfungsi berfikir, jadi akal. Bila hati tu berfungsi untuk berfikir, dia jadi hati. Dia benda yang sama, satu. Mana yang lebih menguasai yang mana? Hati. Dia ada tiga Dia ada tiga. Kalau pertanyaan itu, alhamdulillah, dia begini saya buat analogi tiga Dia ada tiga dalam diri manusia. Pertama, hati, akal, nafsu. Keadaannya macam mana, jangan fikirkan tentang fizikal dia. Tapi tiga unsur ni. Hati umpama raja. Akal umpama bendahara. Nafsu umpama penjahat. Hati raja, dia dapat nasihat baik daripada mana? Bendahara, betul? Bendahara akan bagi input baik. Tapi ada yang ni, culprit ni. Apa ni, yang jahat ni, siapa? Nafsu. Dia akan inna nafsa la'amaratu bisu. Jadi sebab tu hati dia antara dua pengaruh, pengaruh akal yang baik, pengaruh nafsu yang jahat. Sebab tu hati ni dalam Quran dalam bahasa Arab dia kata qalbu. Qalbu ni apa? Qalbu ni artinya sesuatu yang berbolak-balik, tidak konsisten. Sebab dia ada dua tarikan. Satu tarikan kebaikan daripada akal, satu tarikan kejahatan daripada nafsu. Sebab tu dia tidak konsisten. Boleh faham Sabda Rasulullah SAW mafhumnya, hati manusia tu bolak-balik seperti mana kuah yang sedang mendidih. Macam itulah. Jadi gitu Jadi kembali kepada akal tadi. Akal tu mesti diikat. Diikat. Baru dia stabil. Jadi jangan dibiarkan tanpa ilmu wahyu. Sebab tu nanti dia terbabas. Itu satu. Pandangan akal selalu tersalah. Yang ketiga, pandangan nafsu. Pandangan nafsu ni melulu je. Dia sentiasa jahat aja. Sentiasa jahat aja dia punya bila nampak, kecuali bila dia sudah dididik, bila sudah dibimbing, dia jadi baik. Nafsu ni antaranya seks, nafsu kerakusan pada dunia, ni nafsu. Dia sentiasa ada. Kalau tak ada nafsu, kita tak jadi manusia. Kita jadi apa? Malaikat. Tetapi seks dididik supaya dilepaskan melalui perkahwinan. Betul? Kepada makanan, halalan dan taiban. Betul? Ingin keuntungan kepada perniagaan. Haram, riba, zina dan sebagainya. Boleh faham maksudnya? Nafsu bukan untuk dihapus. Nafsu untuk diurus. Tetapi tabiat sebelum jadi nafsu ialah jahat. Okey? Nanti saya buat contoh pandangan Kena. Yang keempat, pandangan apa tadi? Hati. Pandangan hati ni yang hakiki. Pandangan hati ni yang betul. Sekiranya hati ni bersih. Itu je. Sekiranya hati ni bersih, itulah pandangan yang paling hakiki. Okey, sekarang saya buat contoh lah. Supaya nampak Katalah kuih di hadapan saya. Tak ada kuih Contoh, ada kuih depan saya. Ada kuih. Bahulu. Bahulu ni, katalah ini bahulu, kata depan. Boleh dilihat dengan 4 pandangan. 4 pandangan. Yang pertama, mata biasa. Nampak dia punya bentuk macam tu. Nampak ni, ini kuih bahulu. Itu pandangan mata biasa. Pandangan mata akal.
Dia datang, dia tengok bahulu ni, kemudian dia rasa-rasa sikit, ni chef. Pakar buat bahulu ya. Ni nampaknya dia punya komposisi antara telur dengan tepung. Bahulu tak pakai air tau. Ya, ini tak cukup. Dia punya pembakaran pun nampak, tengok kan. Kalau dia tak kuning cantik, tak warna emas. Ini pembakaran terlebih. Dia dengan apa? Pandangan akal. Pandangan yang ketiga, pandangan nafsu. Ngap terus. Dia tak kira dah sapu bahulu ke apa ke, terus makan. Itu pandangan nafsu. Pandangan hati, dia tengok bahulu, tiba-tiba menitik air mata. Orang kata, kenapa you menangis tengok bahulu? Dia kata, ini mengingatkan saya. Saya dulu dipelihara oleh ibu saya, ibu tunggal, ayah meninggal dunia kan lalu. Ibulah yang menyara hidup kami dengan menjual bahulu. Ibu sentiasa buat bahulu, saya jual di sini. Itulah biaya saya pergi sekolah menengah, kemudian pergi universiti. Sekarang saya dah jadi manusia, tapi ibu dah meninggal. Tapi bila kita tengok bahulu ni, tengok ibu saya. Ini pandangan apa? Pandangan hati, pandangan yang inilah pandangan yang hakiki, betul tak? Dia melihat ciptaan, dia bukan hanya melihat ciptaan, tetapi dia lihat pencipta, betul? Dia bukan lihat ujian, dia lihat pemberi ujian. Dengan itu dia boleh sabar. Dia bukan saja lihat nikmat, tapi dia lihat pemberi nikmat. Dia boleh syukur. Kita sekarang ni, pandangan kita hanya terbatas dengan pandangan akal, ataupun pandangan mata, ataupun yang lebih buruk, pandangan nafsu. Jadi bila kita tengok macam tu, tak dapatlah. Kalau pandangan mata, dia dapat biasa-biasa saja. Kalau lihat dengan pandangan akal, dengar dia dapat ilmu. Orang yang lihat dengan pandangan mata biasa, dia dapat biasa saja. Kalau dia lihat dengan pandangan akal, dia dapat ilmu. Orang lihat dengan pandangan nafsu, dapat dosa. Orang lihat dengan pandangan mata hati, dapat iman. Ini penting. Ulul albab ialah orang yang ada basirah. Basirah tu apa? Pandangan mata hati. Yang kita nak celikkan sekarang, celikkan mata hati. Supaya nanti kita lihat saja dalam National Geographic ke, kalau kita pergi ke tepi laut ke, kalau kita pergi ke tempat-tempat yang menarik ke, kita tidak hanya melihat dengan pandangan akal ataupun pandangan mata biasa, lebih-lebih lagi jangan lihat dengan pandangan nafsu, tetapi kita lihat dengan pandangan mata hati. Kita boleh didik iman kita, betul? Kalau boleh meningkat iman kita. Sekarang saya nak buat contoh. Boleh izinkan saya minum sekejap Bismillah. Ada persoalan? Kalau ada apa-apa persoalan, boleh setakat ni. Jadi kita dah half time dah, setengah jam, boleh buka pada soalan. Kalau tidak, saya teruskan. Bismillah. Alhamdulillah. Okey. Boleh saya teruskan? Pandangan mata hati ni, kita baca surah Al-Hajj ayat 46. Nanti balik tengok Quran terjemahan. Al-Hajj ayat 46. Dalam akhir surah tu, dikatakan, kerana sesungguhnya bukan mata hati itu yang buta. Saya bacalah seluruh ayat Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Kenapa kita tidak berjalan di muka bumi? Rupanya siru fil ar, melancung ni, berjalan ni memang Allah galakkan. Suruh kita melancung. Suruh kita berjalan, tengok alam ini Lalu mereka mempunyai hati, dengan hati itu mereka dapat memahami. Tengok hati memahami. Bukan akal, hati memahami. Atau mempunyai telinga, dengan itu mereka mendapat mendengar. Hati dapat memahami atau telinga yang dapat mendengar. Kerana sungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah, tengok perkataan dia, qulubul lati fis sudur, iaitu hati yang ada di dalam dada. Bukan hati yang ada di kepala, hati yang ada di dalam dada. Itu yang dikatakan mata hati. Mata hati manusia ni rupanya buta banyak. Jangan kita termasuk dengan orang yang mempunyai mata hati yang buta. Sebab tu dengar buta mata tak nampak jalan di dunia. Buta hati tak nampak jalan ke akhirat. Kita ni
bukan warga dunia, kita warga akhirat. Betul? Kita warga akhirat. Dunia diciptakan untuk manusia, manusia diciptakan untuk akhirat. Sekali lagi dunia diciptakan untuk manusia, manusia diciptakan untuk akhirat. Jadi asal usul datuk kita dan nenda kita dulu di mana? Di syurga. Nabi Adam AS dan Siti Hawa AS datang daripada mana? Syurga. Kita warga syurga. Kita nak kembali ke syurga. Betul? Kita nak jalan syurga di mana? Syurga di akhirat. Untuk menuju akhirat, kena pandang dengan pandangan mata hati. Sebab buta mata tak nampak jalan di dunia, buta hati tak nampak jalan menuju akhirat. Kita nak kembali ke mana? Kita nak kembali ke akhirat. Waste-nya Quran lah. Betul, waste-nya. Betul, waste-nya Quran. Di situlah. Bila kita tengok ayat tadi ada dua. Ayat Quran, ayat makruah dengan ayat manzurah. Itu waste kita. Waste kita tau. Ini ada dua orang. Satu drive. Satu sebelah. Satu tengok waste. Satu drive. Yang drive ni tak tahu mana. Kemana kita ni? Tengok waste lah. Jalan lagi. Tengoklah waste. Tak nak jalan-jalan. Bodohnya. Betul. Dia nak teruskan perjalanan tanpa tengok waste. Betul. Allah kata, kamu nak menuju akhirat, nak menuju syurga, kena tengok waste-nya. Waste-nya ialah ayat makru'ah dan ayat manzurah. Ya? Dan juga fikir dan zikir. Itu waste dia. Kamu tu cari-cari macam mana? Ini kamu cari jalan. Macam mana jalan ni? Nak ke mana? Tapi sebelum tengok waste tak mau. Betul? Hidup ni macam mana? Ni macam mana ni? Nak buat macam mana? Tapi tengoklah waste. Tak mau. Ini yang dikatakan dalam bahasa Inggeris, when you ask, listen. When you ask, please listen. Ini kadang-kadang saya minta nasihat. Bila orang cakap bagi nasihat, buat dia. Lepas tu besok datang minta nasihat lagi. Betul? Ini apa? When you ask, please listen. Boleh faham ya? Maksudnya, fadal. Ustaz, saya dah nak keluar ni boleh ke dia silap hati yang betul? Boleh. Selagi kita tidak sampai ke hujung. Sebab tu kena belajar hadis 40 Selangkah lagi orang tu kebaikannya, selangkah lagi dia nak masuk syurga, tiba-tiba dia melakukan kejahatan, jatuh su'ul khatimah. Seorang tu buat kejahatan, selangkah lagi dia nak masuk neraka, taubat, masuk ke dalam syurga. Cuma macam ni. Kita tidak ada istilah terlambat untuk melakukan kebaikan. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada istilah terlambat untuk melakukan kebaikan. Tidak ada istilah terlambat untuk kita bertaubat selagi nyawa ada. Walaupun agak payah, memang agak payah. Tetapi kalau Allah permudahkan, boleh mudah. Sangka baik dengan Allah. Ini dulu masa muda-muda, muda-muda tak ingat Allah, enjoy. Lepas tu masuk 40, lepas tu 40 dah bersedia, life begin is 40, baru nak mula. Betul? Lepas tu kata tu 55 baru balik. Orang balik 15, dia 55 baru balik kan. Lepas tu dah keras lah, hati dah keras, dah 60 pula tertipu pula. Aku dah tak boleh dah 60, memang aku ahli neraka, habis syaitan tipu semua. Betul? Jadi tak apalah kalau 60 sedap, masa tu lah buat perubahan. Betul? Ini kita ada masa ni lagi ni, alhamdulillah. Allah bagi masa, kita ada nyawa lagi ni. Ni tengah nyawa, kita tengah bernyawa ni. Ada orang yang nak nyawa sedetik je. Tu besok kita baca surah Sajadah Yang kata apa yang dikatakan? Atau Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'man salihan inna muqinun. Itu seruan orang yang di padang mahsyar. Nanti dia Rabbana absarna, ya Allah aku dah lihat dah. Aku dah lihat yang neraka dulu, yang syurga, yang ustaz-ustaz cerita, yang ulama-ulama cerita, aku dah lihat dah sekarang dah. Absarna wasami'na, dah dengar dah gejolak api neraka tu, dah dengar kicauan burung syurga tu semua dah. Apa minta lah? Raja, kita minta kembali ke dunia. Waktu tu no, tak ada. Sekarang masih ada. Kenapa tak nampak? Kenapa sana nampak? Di hari akhirat nanti bila kita nampak, kita nak. Kenapa sekarang kita duduk kat dunia, yang orang nak hidup ni, kita sedang hidup ni, kenapa kita tak buat? Itulah iman. Iman itu percaya kepada ghaib. Betul? Kalau semua dah ada depan mata kita, tak adalah ujiannya. Betul? Inilah kan iman tu apa? Yu'minuna bil ghaib.
Kita boleh melihat dengan pandangan mata hati, walaupun syurga tak ada lagi, tak nampak lagi, walaupun neraka tak nampak lagi, tetapi dengan pandangan mata hati kita dah boleh nampak. Boleh faham ya? Inilah para sahabat yang boleh berkorban harta, berkorban nyawa, berkorban segala-galanya. Sebab walaupun mereka duduk di dunia, tapi mata hati mereka sudah melihat syurga dan sudah melihat neraka. Na'udzubillah. Ya? Na'udzubillah. Mereka takut neraka dan gairah betul tentang syurga. Faham? Ini. Ini dia pandangan mata hati. Sekarang cuba kita tengok ya. Bila kita nak melihat pandangan mata hati ni, kita akan dapat 3. Tulis ya. Kalau kita lihat yang pandangan mata hati selepas ini, kita nak semua celikkan mata hati kita. Kalau dulu ada iklan, aktifkan dirimu. Sekarang aktifkan mata hatimu. Bila aktifkan mata hati kita, kita akan melihat, kita akan dapat 3. Yang pertama, kita akan rasa Allah ada. Bukan tahu Allah ada, rasa Allah ada. Tahu Allah ada, semua tahu dah. Itu pandangan mata akal. Biasa. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat kuda. Allah wujud. Semua kita dah boleh dah. Semua. Nasyid pun boleh. Betul? Itu apa? Itu tahu Allah ada. Dengan pandangan mata akal. Dengan mata akal, ilmu. Tetapi sekarang kita nak rasa Allah ada. Itu pandangan mata hati. 1. Yang kedua, kita sedar Allah berkuasa. Allah berkuasa. Magnificent. Greatest. Yang ketiga, kita ada sense of the end. Kita yakin pada hari akhirat. Yakin ya, bukan percaya. Yakin dengan percaya berbeza. Sekali lagi saya tegaskan ya. 3. Kalau kita pandangan dengan mata hati, kita akan dapat 3. Pertama, rasa Allah ada. Bukan sekadar tahu Allah ada. Yang kedua, sedar Allah ada. Ya? Sedar. Awareness. Yang ketiga, yakin pada hari akhirat. Sekarang saya nak tanya sikit ya. Ya? Apa beza rasa Allah ada dengan tahu Allah ada? Tahu Allah ada tak? Tahu tak? Tahu. Tapi rasa Allah ada? Berbeza. Suami, kita orang lelaki kita selalu, kita tahu kita suami. Tapi kadang-kadang bila jalan, lupa ya suami itu yang ada kata orang tu, tengok anak orang, tengok anak kita. Tengok isteri orang, lupa isteri kita. Itulah. Ada yang kata-kata gitu. Saya ambil quote lah ya, dia kata gitu. Sebab masa tu dah tak sedar dah, tak rasa dah kita seorang suami dah. Betul? Sebab tahu kita suami dengan rasa kita suami berbeza. Begitu juga tahu kita hamba Allah dengan rasa kita hamba Allah berbeza. Orang tahu sebagai dia hamba Allah, dia masih tega mengumpat. Betul? Tega lagi dia mengumpat. Sebab dia tahu Allah mendengar. Tapi kalau dia rasa Allah mendengar, baru dia tak mengumpat. Ini beza. Jadi yang selama ni yang kita lihat ni ya, nak rasa kewujudan Allah ni ialah dengan pandangan mata hati, bukan dengan belajar tauhid. Belajar tauhid tu asas. Bila kita belajar tauhid itu alhamdulillah sah iman kita. Tapi kena tempuh mehnah, kena tempuh mujahadah, kena belajar lagi, kena amal lagi supaya masuk menjadi keyakinan kepada hati kita, bukan hanya kepercayaan. Yakin tak hari akhirat? Semua yakin? Kata yakin akhirat? Yakin. Yakin tak hari akhirat? Yakin. Betul. Kalau yakin, dengar cerita ni. Ya? Kita pergi cuti raya Cina baru ni, kat highway. Kita jalan highway, jadi arah bertentangan ni bagi lampu. Tutup. Lori. Jalan lagi, kereta, semua bagi lampu. Motor pun bagi lampu. Okey Okey, apa dia punya agak-agak apa artinya? Macam pengalaman je. Okey. Jadi waktu tu kita buat apa? Kita akan slow down, kita tarik pengintai keledar, kita tengah handphone, letak, betul tak kan? Kita steady dah, slow je. Padahal kita belum nampak lagi trafik depan, belum nampak lagi JPJ, betul? Tapi kerana yakin kita buat perubahan. Betul? Sedangkan tak nampak. Betul
Tetapi pengalaman kita yang bawa cerita akhirat ni, yang bercerita syurga neraka ni, insan yang tipu sekali pun tak pernah. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan begini, cerita macam ni. Tetapi kita kata percaya. Tetapi 80% umat Islam tak solat. Bila dicerita pasal masalah rumah tangga, dua sebab rumah tangga berantakan. Dua sebab. Pertama, abaikan solat. Yang kedua, abaikan zakat. Zakat? Tak juga. Betul. Fitnah. Senang je fitnah. Sekarang. Orang kata periksa dulu baru sebar. Betul. Ini corona virus ni. Banyak yang jadi doktor. Banyak yang jadi ini. Kenapa? Tabayun. Takut kepada Allah. Kita tak tahu. Betul Jadi kenapa? Kenapa kita macam tu? Tadi itulah. Sebab kita tak lihat dengan pandangan mata hati, sebab kita tak rasa Allah menilai. Apa yang kita share, apa yang kita like, apa yang kita buat, semua tak share. Cuma kata, ni share ni boleh jadi pahala, boleh jadi dosa. Betul tak? Kita kena tengok. Keyakinan pada hari akhirat tu sepatutnya menyebabkan kita berhati-hati ketika di dunia. Berhati-hati. Allah nilai di hari akhirat ni. Dan keyakinan pada hari akhirat dengan menyebabkan kita terus buat kebaikan walaupun tidak mendapat pembalasan. Walaupun mungkin kebaikan itu dibalas dengan satu penzaliman. Dunia tidak adil. Jangan cari keadilan di dunia. Tak ada. Dunia tidak adil. Memang itu Allah cipta. Sebab keadilan yang sebenar Allah tegak di akhirat. Dunia ni darul bala wal imtihan. Kalau kita buat baik, orang tak buat baik tu biasa. Suami soleh, isteri curang, biasa. Ini akan berlaku. Anak yang baik tetapi ibu macam ni, ada. Ibu pula yang baik, anak derhaka, akan ada. Majikan baik, pekerja yang tak baik, ada. Pekerja baik, majikan, mesti ada. Dunia tidak adil. Jadi akhirnya, bila kita kata satu perbuatan baik mesti dibalas baik di dunia, tiba-tiba kita dapat yang sebaliknya, stop, tak nak buat baik. Sebab apa? Orang kata, kita menabur budi, emas juga dilihat orang. Wah, itulah timbulnya kan. Melepaskan anjing tersepit dan sebagainya. Inilah penting keyakinan pada hari akhirat, sangat penting ketika kita hidup di dunia. Supaya apabila kita melakukan kebaikan, tidak dibalas dengan kebaikan, kita tidak rasa kecewa. Kerana kita yakin Allah akan balas di hari akhirat. Tenanglah hati kita, betul tak? Di dunia ni kejap je, sebentar je. 1,5 jam saya dibandingkan dengan akhirat. Ka alfi sanati mimma ta'udun, 1,000 tahun. Di dunia sama juga 1 hari. Di hari akhirat. 63 tahun umur kita, 70 tahun umur kita, umpama 1,5 jam saja di akhirat. Tak apalah kalau di dunia kena macam ni. Akhirat nanti ada bagi balasan. Kita doa-doa, Allah tak balas. Allah tak bagi. Sedangkan Allah kata, Udu'uni astajib lakum, betul? Tapi doa tu ada 6 cara Allah balas. Salah satu cara Allah balas ialah Allah tidak kabulkan di dunia, kabulkan di akhirat. Sehingga orang yang waktu dia berdoa di dunia, dia lihat di dunia itu tidak dikabulkan doa, tetapi Allah kabulkan di akhirat. Dia kata apa waktu tu? Ya Allah, kalau boleh semua doa aku dikabulkan di akhirat, jangan kabulkan di dunia. Inilah iman. Saya bercakap ni pesan pada diri saya. Senang kita bercakap, tapi hati nak rasa macam tu. Betul? Pedih ni. Kalau tidak, tak adalah orang kita semua mengeluh. Semua berkeluhan. Kita baik, kadang-kadang suami kenapa boleh buat macam ni. Dulu sama-sama buka pasar malam, sama-sama berpanas, sama-sama berembun, sama-sama susah. Bila dah kaya semua-semua dia lupa. Bukan saja dia lupa, dia pinggirkan kita, bukan gini je. Kenapa anak kita yang kecil yang kita tatang macam minat yang penuh sekarang dah besar, subhanallah, terlibat ini menyakitkan hati kita. Kenapa? Dibentak oleh anak lebih sakit daripada sakit melahirkan dia, betul kan? Kenapa ini why sakit jiwa kita. Betul lah. Jadi dengan pandangan mata hati ada hari akhirat, betul. Kemudian dengan hari akhirat kita takut untuk buat kejahatan. Sebab kalau kita buat kejahatan mungkin terlepas. CCTV waktu tu rosak. Betul. Kamera AS belum dikuat-kuasakan. Kan? Kita boleh masuk line kecemasan. Betul. Kita buat siapa yang nak ini. Polis tak ada dan sebagainya waktu tu. Betul. Sentiasa ada loophole.
Loophole ni antara ruang-ruang yang dibuat dalam undang-undang di dunia ni selalunya menyebabkan jerung terlepas tapi ikan bilis yang kena, betul? Yes. Kita menggeram yang bila lagi dia nak kena ni, tak kena-kena, kan? Kita kadang-kadang begitu, ya. Tetapi orang yang ada sense of the end, hari akhirat, syurga, neraka, dia tahu kalau aku terlepas kat dunia pun kena di hari akhirat, di neraka mesti ada malaikat catat. Dia tak pernah tidur. Dosa yang paling ringan di dunia, di neraka yang dosa yang paling ringan di dunia dibalas di akhirat, di neraka yang paling ringan dengan siksa yang paling ringan ialah dipakaikan kasut daripada bara api neraka menggelegak otak orang tu. Agak-agak itu dosa yang paling ringan. Betul? Jadi kalau yang berat macam mana? Jadi ini yang kita kena jaga-jaga, hati-hati. Okey. Jadi itulah bateri di dunia, ya. Sifat dia sementara. Okey, kita nak rasa Allah ada. Macam mana kita tengok, ya? Alam ni tersusun. Alam ni tersusun dan teratur. Dia kata, alam ni ialah alam yang orang kata, ya, begitu sistematik. Kita tahu nanti bila bergerhana matahari yang akan datang, dia selalu kata, ya, kita selalu baru ni gerhana cincin, betul tak? Kali terakhir dulu, sekarang ni dia akan berlaku bila lagi ni. Kenapa saintis boleh buat prediction? Bukan prediction tu, itu bukan ramalan, itu kiraan. Kenapa boleh kiraan? Sebab peredaran matahari, bulan, bintang semua ni dia sistematik, dia teratur, dia boleh dilihat dia punya apa dia punya corak dia. Boleh faham maksudnya? Teratur. Tentu ada yang mengatur. Betul. Kemudian kita tengok, ya, ada proses yang sistematik. Sebab itu saya cuba dengar kata Prof. Hamka ini, ya. Dia bertanya dalam tulisannya, dia kata, kenapa, ya, terjadinya ombak? Ombak terjadi kerana pergerakan udara. Betul? Pergerakan udara yang menyebabkan ombak ini. Kenapa udara bergerak? Udara bergerak kerana adanya haba yang panas naik, kemudian haba yang ini turun. Jadi terjadilah ombak. Dari mana datang haba? Haba datang daripada cahaya matahari. Siapa yang bagi cahaya pada matahari? Akan jawab Allah. Betul. Sebab itu ambil kata-kata ni, hujung akal pangkal agama. Hujung akal pangkal agama. Dah tanya dah, akal tanya ini, tanya ini, akhirnya sampai Allah. Sebab tu dikata hujung fikir ialah zikir. Hujung fikir ialah zikir. Fikir tentang alam ni semua. Ya Allah, Maha Suci Allah, Allah ada. Allah Maha Berkuasa. Itu yang dikata kita nak fikir. Kita sampai zikir. Sekarang saintis-saintis, anak-anak kadang-kadang kita belajar di sekolah yang melepaskan daripada tauhid, tak diajar. Guru sains datang mengajar sains saja. Guru agama datang mengajar agama, tak dikaitkan dengan sains. Akhirnya apa? Fikir dan zikir terlepas, terpisah. Guru sains cerita ini terjadinya ini haiwan ini dia satu sel, dua sel, sistem penghadamannya ada, sistem perkumuhannya ada, walaupun sekecil-kecil binatang satu sel begini, ada bakteria, ada virus dan sebagainya, semua dia kerja. Betul tak? Setakat itu habis. Fikir saja. Datang pula ustazah ngajar, ustaz datang. Terjadinya alam ini kita tandanya Allah. Apa bukti tanda Allah ada? Adanya alam ini. Stop cakap tu. Akhirnya guru sains dan guru agama tak bertemu. Cuba temukan sains dan ini yang dikata generasi ulul albab, yang menemukan sains nakli dengan akli. Boleh faham maksud saya? Dah ada di MRSM, dah ini dah kumpul. Hafiz pada masa yang sama dia jadi doktor. Hafiz sama-sama dia jadi engineer. Ini yang kita kata, kita nak gabungkan dua manusia, peranannya sebagai hamba Allah dan juga khalifah. Ada orang hanya fikir tapi tak zikir, jadi khalifah tapi tak jadi hamba Allah. Betul?
jadi cerdas, jadi pintar tapi tak benar. Ya, betul. Ada pula orang yang jadi benar tapi tak pintar. Ya, anak kita didik. Betul, kita didik bagi ilmu agama. Ya, dia jadi baik. Tak cukup jadi baik, dia perlu kepada ilmu fizik, matematik. Ini dia nak jadi khalifah supaya dia jadi baik dan juga jadi cerdik. Baik sebagai hamba Allah, cerdik sebagai khalifah. Boleh faham? Bila dia baik saja tapi tak cerdik, baik saja tapi tak cerdik, oh bahaya. Baik saja tapi tak cerdik, kena tipu nanti dah hidup. Tapi kalau cerdik je tapi tak baik, lagi bahaya, penipu je pula dalam hidup. Kita nak cerdik dan baik. Rasulullah, betul, amanah, pada masa yang sama fatanah, betul, amanah, integriti, ya, fatanah ialah kebijaksanaan, wisdom. Rasulullah dengan amanah, Rasulullah tidak menipu, tapi dengan fatanah, Rasulullah tidak kena tipu. Kita kadang-kadang tak tipu, tapi selalu kena tipu. Tak boleh lah. Boleh faham ini kita dah nampak dah. Jadi alam itu susun. Logik diterima oleh akal kita yang sihat. Ini hukum akal. Dalam ilmu tauhid, dia kata ilmu hukum akal. Hukum akal ni macam ni Hukum akal ni dia rational. Ilmu logik, mantik. Dia tidak boleh ditolak oleh akal, diam dan bergeraknya satu benda pada masa yang sama. Boleh? Tidak boleh diterima oleh akal, benda tu diam dan gerak pada masa yang sama. Betul? Ini dia gerak, dia tak diam. Ni diam, dia tak gerak. Satu masa yang berbeza. Akal tak boleh terima satu benda bergerak dan diam pada waktu yang sama. Itu hukum akal nama dia. Dan akal tidak boleh menerima anak lebih tua daripada bapa. Boleh terima? Tak boleh terima. Begitu juga adanya Allah tidak boleh diterima oleh akal. Adanya tidak boleh ditolak oleh akal. Itu macam kita tak boleh terima tadi itu, adanya ni mesti ada yang mencipta. Betul. Kita masuk dalam bilik ni tadi. Ada dah meja kat sini, ada dah mikrofon kat sini, ada dah lampu sini ni. Semua ini terjadi dengan kebetulan. Marah Tok Siak tadi. Marah orang yang buat. Saya yang atur ni, betul? Betul. Tak boleh diterima oleh akal. Okey, sekarang kalau kita tengok satu cerita yang dia buat. Cerita dia cerita Nabi Musa, ada 5 minit lagi. Nabi Musa pernah ditanya. Kaum Bani Israel ni tanya dia pelik-pelik. Dia kata, apa terjadi kalau Allah tidur? Dia tanya pada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa pun bertanya dan Allah Subhanahu Wa Taala minta Nabi Musa bawa satu gelas susu. Tunggu di satu tempat, nanti Allah akan bagi jawapan di situ. Ini cerita daripada kitab-kitab yang sampai pada kita lah. Kita ambil. Jadi Nabi Musa pun tunggu nak dapat jawapan. Kalau Allah tertidur, apa jadi? Bila dia tidur, lama sangat tak dapat jawapan, akhirnya dia mengantuk. Bila dia mengantuk, terlepas gelas yang dia susu. Jatuh, gelas pecah dan susu bertaburan. Waktu tu datang jawapan Allah. Kalau Allah tertidur, 1 second pun, dunia ni akan hancur. Allah sedang sibuk mentadbir dan mengurus dunia ni. Boleh faham maksud saya? Subhanallah. Nak atur masjid ni, Masjid An-Nur tadi, saya diminta semayang sebelah sana. Kenapa? Kata petugas, sini dia nak dibersihkan, sebelah sana nanti hari Jumaat tak tergesa-gesa besok. Betul? Buat persiapan. Sini berapa petugas? 2 orang. Besar ni, betul? Satu daerah Subang Jaya lagi besar. Betul? Satu negeri Selangor agak-agak nak jaga kebersihan, nak jaga lampu semua. Betul? Lagi besar. Satu Malaysia lagi besar pekerja nak selenggarakan. Satu benua Asia. Satu dunia, lautan dan daratan. Satu planet. 2-3 planet. Galaksi. Betul? Subhanallah, tentulah jutaan bilion malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan untuk atur dunia ini. Betul?
baru terasa kebesaran Allah. Sampai fikir macam tu. Betul. La ta'khudhuhu wala naum. Allah tak rasa mengantuk dan Allah tak tidur. Kenapa? Allah sibuk mentadbir dunia ni. Ini. Etis kata semua ni kebetulan. Dia letakkan orang Islam dalam kandang salah dan dia tanya, apa buktinya Allah ada? Kita kena jawab, bukti Allah ada. Cuba letak dia pula dalam kandang, kita tanya, apa bukti Allah tak ada? Lebih mudah untuk menjawab bukti Allah ada dengan bukti Allah tidak ada. Boleh faham maksud saya? Jadi kalau kita dah lihat alam yang besar ni, tengok pula alam yang kecil, iaitu diri kita. Betul? Yang takbir makan minum kita, yang takbir ini semua, dalam kita duduk ni pun jantung terus berdegup, sistem perkumuhan, sistem pernafasan, berapa banyak sistem pengaliran darah yang ada sekarang, berapa yang dibekalkan oksigen pada kepala kita, pada subhanallah. Wa fi anfusikum afala ta'qilun, kata Allah. Pada diri kamu apakah kamu tak lihat? Betul tak? Kita lihat alam yang besar, kita tengok alam yang kecil, betul tak? Sebab tu hari-hari kita kena rasa kebesaran Allah, sebab Allah sedang mengatur kita. Boleh faham maksud saya? Sleep in peace because Allah is awake. Betul. Kita boleh tidur dengan lena kerana Allah jaga kita. Dengar ya, sleep in peace, bukan rest in peace. Kita tidur, Allah jaga kita, betul tak? Kan, selagi kita hidup, Allah bagi nikmat kita. Lepas tu, sebab tu Allah kata, wa in ta'udu nikmatullah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tidak akan terhitung. Betul? Aliran darah, aliran oksigen, semua beratus-ratus proses sedang berlaku dalam badan kita. Betul? Setengah kita diam-diam macam ni. Kita gunakan seluruh hidup kita untuk berbakti pada Allah, pun belum dapat membayar hutang kita pada Allah. Tak boleh. Itu kita terasa kebesaran Allah. Okey, yang kedua, kita lihat langit. Hari-hari kita tengok langit. Betul. Tapi oleh kerana biasa dah tak jadi luar biasa dah. Dalam National Geographic diteruskan piramid. Siapa yang pernah pergi Giza, piramid berjuta-juta tan teknologi Firaun. Orang kata jin yang bina. Sebab tak ada waktu tu crane, tak ada apa semua, boleh bina tu. Piramid yang begitu hebat, begitu berat batu-batu tu, berjuta-juta, ada satu tiang aja. Orang kata, piramid adalah salah satu daripada keajaiban dunia, betul. Tengoklah langit. Langit ada tiang tak? Tak ada. Cuba buat comparison macam tu. Laut luas dan dalam. Laut kita tengok hari-hari. Pergi bawa anak kita ke pantai, laut, tengok laut, biasa. Tapi laut luar biasa, betul. Pertama, laut kenapa masin? Kenapa laut tak tawar? Kalau tawar kan senang, air sejuk banyak, tak ada musim kering dan sebagainya. Tapi kalau laut tawar, dunia ni semua manusia mati sebab dia busuk, bangkai dan semua tu semua mengalir ke laut. Jadi sebab tu dia masin, dia boleh preserve semua tu jadi apa? Jadi biasa balik, dia neutralize balik, betul tak? Kalau dia air tawar, hancur kita. Laut yang nombor 2 Atlantik, yang paling besar Pasifik, betul? Itu apa tu? Kapal Titanic tenggelam, you jump, I jump, betul? Tengok, dia jatuh, betul kan? Orang cari, ambil masa yang lama untuk melihat di mana sebenarnya Titanic tenggelam. Walaupun orang kata kapal Titanic unsinkable ship, dia punya arkitek, dia punya engineer kata tak mungkin tenggelam, itu bongkaknya manusia. Tapi tenggelam, dia macam jarum saja yang jatuh ke tengah laut, betul? Dibandingkan laut yang besar. Tetapi oleh kerana nikmat semua ni terlalu dekat, bila terlalu dekat kita tak nampak. Sebab tu kita lihat dengan pandangan mata hati, jangan mata kepala. Walau mata kepala saya bawa dekat, tak nampak dah ni. Saya kena zoom out baru nampak tangan saya, betul? Sebab tu kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala dan penciptaannya ni terlalu dekat dengan kita. Mata kita sudah terlindung, terhijab daripada melihat kebesarannya, keagungannya, rasa dia. Jadi kena zoom out dengan apa? Pandangan mata hati. Ini yang dikatakan fikir dan zikir. Okey, itu yang saya kata dia. Saya rasa itu saja yang dapat saya ni. Saya dah janji mana-mana tempat saya akan cakap on the dot.
masa saya akan berhenti. Saya tidak akan pergi lebih, saya tak akan pergi kurang. Saya mohon maaf kerana ada juga lagi perkara-perkara yang kita nak tengok, ada 3-4 perkara yang tinggal, bukan sengaja ditinggalkan, tetapi saya belum biasa lagi dengan muslimat di sini, dengan muslimin di sini. Jadi saya tidak dapat mengukur sejauh mana tahap kita nak lagi laju ke perlahan. Saya pergi melo saja tadi. Orang kata melo tu, kata melankoli lah, slow-slow saja. Sekian, sekiranya ada kebaikan itu datang daripada Allah, ambillah kalau kebenaran, tapi pasti ada kekurangan, kesilapan. Saya mohon ampun dan maaf atas akhlak saya, adab saya yang tidak bersesuaian dengan Islam dan juga dengan adat di sini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.